Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi berbicara tentang khusyuk dalam solat, dikaitkan dengan muamalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui al-qiraah, bacaan. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita cara kita bermunajat, cara kita merintih, cara kita berbisik, cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya as-salat. Itulah solat. Dan perlu juga kita ketahui bahawasanya suatu kita membaca bacaan yang diperintahkan untuk kita membacanya di dalam solat, hendaklah kita ketahui bahawasanya bacaan itu bukan sekadar bacaan, tetapi bacaan itu adalah pintunya kekhusyukan kita di dalam solat. Oleh kerana itulah kita diperintah untuk memahami dengan apa yang kita baca. Apabila kita memahami dengan apa yang kita baca, maka itulah yang akan membesarkan khusyuk kita lagi sewaktu kita solat. Dia bergantung kepada kefahaman, dia bergantung kepada penghayatan bacaan-bacaan di dalam solat. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita mengajar, ada kalanya apabila berada dalam solat kuati tak sempat untuk memahami kerana bacaan itu perlu diteruskan, lalu praktiklah, pelajarilah di luar solat terlebih dahulu, kemudian praktik pula di dalam solat-solat sunat, sehingga perbanyakkan solat sunat agar penghayatan satu persatu di dalamnya itu dapat. Seperti mana contoh solat sunat 2 rakaat, mula-mula dapatkan dulu maksud dan memahami serta menghayati doa iftitah dulu, pembukaan dalam solat. Selesai rakaat pertama kita baca iftitah, rakaat yang kedua pula kita menghayati bacaan suratul Fatihah dan dapat iftitah dan Fatihah. Itu saja. Lepas tu di luar solat kita menghayati lagi pada bacaan tasbih ketika mana rukuk. Lalu rakaat yang pertama kita dah dapat iftitah, kita dapat Fatihah, kemudian pula tambah lagi, iaitulah dengan tasbih rukuk kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Pada rakaat yang kedua kita menghayati pula bacaan tasbih di dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la. Kemudian pula naik lagi solat sunat lagi, kita dah dapat iftitah dengan penghayatan suratul Fatihah, tasbih rukuk, tasbih pada sujud, tambah pula bacaan surah setelah suratul Fatihah. Ambil yang mudah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bukan sekadar membaca, tapi Allah kata mana daripada surah, daripada Quran, ayat yang kamu dah hafal, mudah. Mudah di sini adalah bukan sekadar mudah pada qiraah membaca, tapi mudah bagi kamu untuk menghayati ayat ataupun surah itu. Ambil yang itu dulu. Antaranya kita baca 3 qul
Tapi ambil dulu qul huwallahu ahad sampailah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dengan maksud dan penghayatan. Tenang-tenang saja solat, kata Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Apabila kamu tergesa-gesa maka menghilangkan penghayatan. Oleh kerana itu diriwayatkan Rasulullah SAW apabila dibaca Quran, maka para sahabat melihat, kami melihat Rasulullah solat, tapi kami yang tenang. Apabila mereka para sahabat melihat Rasulullah solat, lihat Rasulullah solat, para sahabat yang melihat mereka jadi tenang. Kita sendiri bolehkah kita tengok orang solat boleh jadi tenang ke? Tapi para sahabat melihat Rasulullah tenang saja, kerana solat Rasulullah pun dengan tenang saja, tidak tergesa-gesa. Sehingga ada satu kitab yang saya baca, Rasulullah bacaan Nabi walaupun tasbihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, tapi kalau sekiranya kita membaca tasbih dengan cara kita akan baca 10 kali. Nisbah Nabi bawa baca 3 kali. Maksudnya apa? Betapa tenangnya satu persatu tartilnya Rasulullah membaca tasbih, seperti mana tartilnya juga dia membaca Quran dalam solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Tidak lain, ini adalah untuk menterbiah dan juga mendidik umatnya. Kalau sekiranya Rasulullah solat laju, para sahabat pun akan laju bacaan, hilang penghayatan. Kalau Nabi SAW rukuk pun cepat-cepat, sujud pun cepat-cepat, sahabat akan ikut yang sama. Akhirnya keadaan para sahabat solat pun jadi cepat, lalu berdalil kerana Nabi pun solat cepat juga. Peringkat demi peringkat. Sehinggalah apabila telah dapat itu semua, nak laju lagi boleh. Seperti mana bacaan Rasulullah di dalam solatnya adalah tartil, hadar, tadwir. Tartilnya satu persatu, sebab wahyu baru turun, Nabi akan baca dalam solat, biar sahabat dengar satu persatu. Kadang-kadang Rasulullah berkhutbah, Nabi bacalah ayat tersebut, surahnya satu persatu. Bahkan ada sahabat kata Rasulullah mengulang-ulang sewaktu berkhutbah, sehingga aku menghafal surah tersebut dalam khutbah itu. Sebab Rasulullah mengulang sehingga terhafal para sahabat Nabi. Hanya soalan bagaimana para sahabat begitu mudah menghafalnya? Disebabkan hati mereka bersih, bercahaya, kerana mereka diterbiah secara langsung oleh baginda Rasulullah. Dua mata melihat khususiyah, perkara yang dikhususkan Allah kepada Nabi berlaku. Lalu mereka melihat mukjizat Rasulullah, juga mereka melihat keajaiban yang mencari adat, itu mukjizat. Jadi tidak lain, itu semua datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilihatnya mereka meyakini, beriman, itu yang menguatkan iman dan juga memberi cahaya pada hati mereka. Macam kita ni termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Rasul pun ghaib juga dengan kita. Kehidupan sahabat pun ghaib dengan kita. Kehidupan Nabi dengan sahabat pun ghaib. Para sahabat tidak ghaib kehidupan dengan Rasulullah. Quran yang dibaca Nabi tidak ghaib. Kita tak pernah dengar bacaan Rasulullah. Para sahabat mendengar secara langsung bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksudnya di sini? Kalau ikut pada ulama tasawuf, dia ada dua. Yang pertama adalah apabila seseorang itu mendirikan salat, dia tidak memperhatikan akan perbuatan zahir dan amal, tapi dia memperhatikan terlebih dahulu perbuatan batiniah, hatinya, lalu diluahkan menjadi amal yang zahir. Duduk dalam hati dulu. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu hendaklah kau besarkan. Dia duduk masuk dalam hati. Kita pun dengan zahirkannya Allahu Akbar. Hati dulu mari. Sebab pandangan pertama Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati. Itu pasal apabila kita nak solat, kita tidak diperintah untuk niat. Kita niat waktu takbir.
Di luar niat, di luar takbir tak dikira niat, walaupun dalam hati Allah masuk niat, baru kira solat. Di luar jalan saja aku solat maghrib 3 rakaat muka imam kerana Allah, selesai Allahu Akbar, dia tak masuk solat. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu hati kamu untuk aku solat lillah, makna untuk Allah, kerana Allah. Lidah kamu besar ke aku, Allahu Akbar. Sedangkan Allahu Akbar itu maksudnya Allah Maha Besar. Tapi duduk dalam hati sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah. Allah nak kerana Allah tu. Walaupun bertentangan, tidak disebut Allah Maha Besar. Tetapi bila kita nak rukuk, dalam hati jalan dulu, ya Allah, Engkau lah Maha Besar, Engkau lah yang Maha Besar. Kita pun Allahu Akbar. Jadi perjalanan yang pertama adalah ibadah solat adalah hati dulu, bukan zahir. Hati dulu. Sebab Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pandangan pertamanya hati kamu, bukannya pada amal kamu. Amal zahiriyah, amal zahir, hati dulu. Bahkan semua sekali perkara-perkara yang zahir itu berdasarkan hati. Innamal a'malu binniyat. Ini ada dalam hati, jadi yang zahir jadi satu amal. Jadi di sinilah pembelajaran khusyuk dalam solat, tidak lain melainkan seseorang bergerak dulu dengan hati, dengan jiwa dia. Kemudian dia zahirkan menjadi satu bentuk ibadah namanya as-salah. Dan rahsia kekhusyukan itu juga tidak lain melainkan apabila seseorang itu solat, mesti dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyatakan bahawasanya segala penghormatan, segala keberkatan, yakni kebaikan, segala rahmat, itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dinisbahkan kepada kita. Lalu di mana kita membaca bacaan tersebut, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu semua untuk Allah. Lillah di sini adalah untuk Allah semuanya. Bukan kita memberinya, kita dengan tahiyat lalu beri kepada Allah. Tapi Allah pemilik tahiyat, segala penghormatan Allah punya. Segalanya barakah Allah Subhanahu Wa Taala punya. Segalanya rahmat, selawat, atau thayyibat, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala punya. Seperti mana salam, kita tidak pernah nak beri salam pada Allah kerana Allah tak memerlukan salam, kata Nabi, kerana dia as-salam. Lalu dalam solat kan kita solat untuk Allah, kerana Allah kan kita bagi salam. Lalu dijawab salam itu bukan untuk Allah, salam itu adalah untuk kamu sesama. Maknanya hubungan solat itu Allah izinkan kita ada hubungan dengan orang yang diizinkan oleh Allah untuk kita berhubungannya, antaranya pemberian salam. Assalamualaikum warahmatullahi untuk orang. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi untuk malaikat dan para jin. Mereka tidak diperintah jawab salam, disebabkan jawab salam itu wajib kalau bukan dalam solat. Wajib. Tapi kalau dalam solat dia Assalamualaikum warahmatullahi, maka orang yang dengar tidak wajib untuk Waalaikumsalam. Mengapa agaknya? Kerana Allah telah menyampaikannya walaupun dia tidak menjawab. Jadi apabila imam dah kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang di situ, dia akan dapat salam daripada Allah. Allah beri pada dia. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, apabila kita solat, kadar kekhusyukan kita mengikut kadar penghayatan kita di dalam solat. Di dalam solat dia tidak ada banyak, dia tidak ada kecil pada istilah, dia hanya pada besar dan dia tidak ada banyak dan sedikit, dia hanya ada dua, besar atau kecil. Itu aja. Ulama tasawuf kata kekhusyukan itu bukan dikira banyak khusyuk, sedikit khusyuk, bukan, tapi dikira besar kekhusyukan, kecil kekhusyukan. Bagaimana ulama kita menentukannya? Apabila kita solat, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, besarkannya lagi.
agung ke Allah Subhanahu wa taala, tinggi ke Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya. Itu sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah untuk merasai Allah Maha Besar tu, disebabkan dalam hati kita ada yang lain kita letak sehingga sukar nak merasai cara nak membesarkan Allah. Mungkin kita dah membesarkan dunia ni berada dalam hati kita. Itu rasa sukar untuk merasai. Seperti mana contoh kita pergi ke istana, dijemput ke istana. Ini baginda tuanku, ini meja bulat besar dia, dia ajak kita makan minum dengan dia. Kita tengok suasana istana, kita tak pernah tengok, tak pernah masuk macam tu. Sudu dia pun rasanya tak mampu kita nak beli ke. Wah, besar, mewah. Dalam hati terasa. Lalu kita balik rumah, masuk rumah kita, beza sungguh. Soalannya, wujud tak perasaan tu? Wujud tak perbezaan? Jawapannya wujud. Tapi mengapa tak kala mana kita Allahu Akbar, dia tak merasai membesarkan Allah itu berbeza dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal rasa perbezaan tu wujud. Tapi mengapa apabila takbir Allahu Akbar tak rasa? Baru satu bahagian, belum lagi pada ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia baginda tuanku, bagaimana kita memuliakan dia? Adakah kita akan seimbang dengan baginda tuanku macam kita menyembang sama kita atau menyembang kedai kopi ke? Dia pun tak seimbang macam orang kedai kopi juga. Dia pun dengan cara istananya, cara dia sebagai raja sultan yang berbicara kepada rakyat dia. Lalu kita lihat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita di dalam solat. Dia sebagai Tuhan dengan bahasa ketuhanan melalui Al-Quran yang kita baca. Itu besar kata ulama, apa yang kita baca dia adalah munajatun, dia munajat. Walaupun di lidah kita Bismillahirrahmanirrahim, rasailah Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara, wahai hamba-Ku, engkau menyebut nama-Ku, akulah Allah, aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim. Benarlah apa yang kau baca. Seperti mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membaca Allahu Akbar, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sadaqa 'abdi ana akbar. Benar hamba-Ku, kerana akulah yang maha besar. Bila kita baca la ilaha illallah, sadaqa 'abdi, benar hamba-Ku, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan hanya aku. Bahkan di dalam solat juga kita baca dari awal dari akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita tidak sah melainkan mesti iman yang jazam. Jazam apa maksud? Teguh. Yang kita pelajari itu pun ilmu yang teguh, mesti sahih. Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai hati kita dah kucak-kacir hati itu. Dah lari pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka akidahnya tidak sah, iman tidak sah. Ada ustaz mengajar tanpa sedar, iman dia pun tidak sah. Dia nak mengajar iman kepada kita. Iman ni adalah iman yang tiada jazab. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa iman yang tidak ada jazab? Bersalahan di sudut ijma' ulama, di sudut akidah Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya, lalu dia tidak berhajat dengan apa yang dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menyatakan dia berduduk tinggal, dia berhajat dengan tempat. Berduduk tinggallah dia di langit ke, berduduk tinggallah dia di atas arasy ke, itu berhajat. Allah tidak berhajat dengan apa yang dia cipta kerana dia istighna, al-ghani. Dia itu maha kaya. Dia tak berhajat. Seperti mana contoh orang tu dah kaya, mari orang nak hadiahkan rumah, dia kata minta maaf, hadiahkan kepada orang lain.
Rumah saya pun 40 rumah ada. Kerana dia dah mencukupi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Lalu dia cipta. Dia tak mahu apa yang dia cipta. Dia cipta kerana nak menunjukkan maha hebat dia dalam menciptakan. Lalu di sini penghayatan solat kita. Ini alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang cipta. Dia punya seluruhnya. Dia maha kaya, dia maha hebat, dia maha agung, maha tinggi, maha mulia. Sangat hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada makhluk yang boleh memandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kerana hebatnya dia, terlalu hebat. Lalu apabila kita solat, kita sedang menghadap yang maha hebat, yang maha mulia, yang maha agung tu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan melalui perantaraan. Perantaraan ni maksudnya kita ini kotor, kita ni busuk, kita ni hina, tak mampu ataupun tak layak nak menyembah terus kepada Allah, tak layak untuk berbicara, munajat terus kepada Allah. Mesti pakai wasilah. Mungkin wasilahnya orang alim, orang saleh, tapi rupanya tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kita. Dia nak kita yang kotor, dia nak kita yang dosa, dia nak kita yang hina. Hadap aku tak kisah, aku tidak memandang kamu kotor ke, kamu dosa ke. Kerana itu semua dah termasuk takdir yang telah aku takdirkan kepada kamu. Yang menghina tetap aku, yang memuliakan tetap aku, yang memberi kecantikan tetap aku, yang memberi keburukan tetap aku. Mustahil manusia boleh membuat sesuatu yang buruk tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana mustahil bagi manusia boleh buat perkara yang baik-baik tanpanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Jadi oleh kerana itu, sebenarnya kekhusyukan solat dilihat akidahnya juga benar. Seolah-olah apabila seseorang itu akidahnya tidak benar, pintu kekhusyukan ke pintu penghayatan tak masuk. Itu pasal ulama kita berfatwa mana-mana ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, sifat 20, itu semua fardu ain kita kena terlibat belajar kerana dia ada kaitan dengan ibadah. Kita belajar sifat 20, ada kaitan sifat wajib, kita sifat mustahil, sifat harus. Semua sifat-sifat itu akan dibawa sewaktu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat nafsiyah dia, salbiyahnya, ma'aninya, ma'nawiyahnya, itu semua berlaku sewaktu kita menyembah Allah kerana ada kaitan dengan namanya, sifatnya, zatnya. Kita sedang menyembah zat yang maha wujud. Lalu memandang sesuatu yang mustahil atas yang maha wujud, iaitulah adama. Adama maksudnya dulu tak ada, lalu dia ada. Allah Subhanahu wa ta'ala wujud, lalu dia bersifat dengan sifat qadim lagi azali. Maknanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ada. Lalu kita apabila solat, inilah Allah yang kusembah, yang dia memang telah ada. Dia bukannya buat cipta diri dia sendiri. Tidak ada kelahiran atau Allah, tidak ada sejarah kehidupan buat Allah. Dia Tuhan, tidak memerlukan sejarah kerana sejarah itu memerlukan masa, memerlukan akan zaman. Maka tidak ada sejarah ketuhanan, sejarah Allah Ta'ala. Lalu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sahaja yang wujud secara mutlak, yang tidak akan binasa. Kita yang binasa, bakal binasa sedang menghadap dia. Ini semua perlu dibawa, dan ini kaitan dengan sifat 20 yang kita belajar. Dua ulama kata fardunya adalah fardu ain. Walaupun kita tidak belajar secara tafsili ini mendalam sampai tahu dalil-dalilnya, menghafal dalil-dalil dan hujahnya, tak sampai yang tu. Itu fardu kifayah bagi ulama-ulama, guru-guru yang mengajar akidah. Wajib dia tahu, wajib dia hafal dalil-dalil. Tapi bagi kita cukup dengan ijmali, ringkas-ringkas, mudah-mudah, asas-asas. Tetapi alangkah sayangnya sebagian besar umat Islam yang ijmali ini juga mereka gagal. Lalu bagaimana nak mendapatkan khusyuk dalam solat? Sebab yang tadi asas saja.
Ijmali maksudnya ringkas, mudah. Allah Subhanahu wa taala dia wujud, sifat wajib bagi dia. Nafsiyah, tak ada sifat lain dah. Sifat tu satu je. Salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi. Makna Allah Subhanahu wa taala bila kita faham salbiyah, makna kita tidak akan menyifati Allah dengan sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu qidam, makna bersifat dengan sifat qadim, dia terdahulu, makna menunjukkan tidak ada permulaan pada Allah. Dia telah ada. Dalilnya wal awwalu wal akhiru, huwal awwal wal akhiru. Dialah yang maha awal, dia juga yang maha akhir. Bukan maksudnya maha akhir dia akan berakhir, bukan. Tapi tidak ada akhirnya. Tidak ada juga permulaan buatnya. Lalu bila kita sedang berdiri solat, kita akan merasai kehebatan dialah Allah Subhanahu wa taala yang wujud. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak sama seperti mana baginda tuanku kita lihat. Rasa-rasanya bila nak mati ni. Betul. Rupanya kita mati dulu. Dia hidup sampai umur 100. Mengapa? Sebab sifat lemah dilihat pada dia. Kita pun tengok, walaupun dia sultan, walaupun dia raja, walaupun dia kaya, walaupun hidupnya mewah, tapi muka dia dah berkedut. Dahi dia dengan 1000 dah lain dia tu. Lalu di situ kita nampak apa? Sifat lemah wujud, sifat kematian bakal datang pada dia. Lalu tu dah kita merasai. Lalu Allah Subhanahu wa taala tak ada. Dia maha hidup, dia maha hebat, dia maha kasih, dia maha cinta, dia maha cantik yang tidak boleh digambarkan kerana dia bukannya gambaran. Tapi dia kata dia maha cantik. Jamil kata Rasulullah. Allah maha baik kata Rasulullah. Dia suka kebaikan. Allah maha cantik, dia suka kecantikan. Itu pasal dia cipta Nabi Rasul semua cantik-cantik. Dia cipta alam ni cantik-cantik. Manusia yang buat jadi tak cantik, campur tangan manusia. Kalau Allah sendiri yang buat terus cantik dia, tapi bila campur tangan manusia jadi tak cantik. Bukit tak cantik, gunung tak cantik. Itu semua sebab campur tangan manusia. Jalan pun dah tak cantik. Ada jalan dekat kampung dikekalkan tak masuk tar, tapi bila orang masuk, alangkah cantiknya jalan tu, walaupun tidak ada tar. Kemudian tak lama masuk tar. Orang kampung jalan ikut lain. Sebab bagi orang kampung jalan ni dah tak cantik, berlubang sana, berlubang sini, walaupun ada tar. Sebab campur tangan manusia. Orang kampung lebih suka jalan cara dulu, tanah merah, tanah keras, tanah apa nama tanah keras itulah. Suka jalan cara begitu. Bila masuk tar, mereka rasa tak suka. Lebih-lebih orang lama-lama ni tak nampak suasana kampung bila masuk tar. Cucu-cucu main balik, dia berdarah kat lutut, lari jatuh kat tar tu. Kalau jatuh atas tanah, dia tak luka. Ini contoh je lah. Contoh untuk kita tahu hati dan jiwa manusia memang ada rasa. Lalu rasa tu perlulah dibawa kepada rasa yang sebenarnya. Bila dia sebut Allah Maha Besar, rasai keagungan dan kebesarannya. Oleh kerana itulah kita diperintah baca dalam hati, lepas tu zahirkan di lidah. Mulai dalam hati dulu sebelum zahirkan lidah. Macam kita nak rukuk, kita diperintah baca atas sunnah Nabi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jangan kita baca terlalu cepat-cepat, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Baca pelan-pelan seperti kita baca Quran secara tartil. Subhana Rabbiyal Azim, Maha sucimu ya Allah yang Maha Agung. Barulah baca wa bihamdi. Tapi mulai dengan hati. Dalam hati baca dulu, Maha sucimu ya Allah yang Maha Agung, segala pujian untukmu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dari sudut tarbiyah kata ulama mulai hati. Tetapi apabila dah biasa, penghayatan tu pun dah biasa, baru dah boleh baca dengan lidah, baru jalan dengan hati. Tapi di sudut tarbiyah, baca dengan hati dulu.
Seperti mana kita baca surah Al-Fatihah dimulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca dalam hati dulu. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah pada syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu jalan dalam hati, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terbiah bermula hati dulu. Jadi bila dah dibiasakan, maksud dah ada, penghayatan dah ada, baca di lidah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu yang ini pun dah dibiasa. Dia bergabung sebelum dalam hati, baru di lidah, kemudian pula baca di lidah, baru dalam hati. Maka yang terakhir sekali adalah baca di lidah, jalan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim tu hati berjalan serentak. Maka di situlah maksudnya besar mana kekhusyukannya bergantung kepada besar bagaimana bacaannya dalam penghayatan itu sendiri. Khusyukan itu bergantung kepada penghayatan dalam solat dia. Dia bahasa khusyuk dalam solat bukan banyak sedikit, dia besar dan kecil. Lalu bagaimana menentukan dia kecil? Apabila kita dah baca bismillah, tak ada, dia kosong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia kosong. Maka kekhusyukan tu jadi kecil. Masih dia khusyuk ke kalau tak ada penghayatan? Iya, khusyuk zahir, di betul, rukuk betul. Itu pun khusyuk, tapi khusyuk zahir, bukan khusyuk batin. Allah terima tak solat orang yang khusyuk zahir tapi tak khusyuk batin? Kata ulama, Allah terima sah. Hanya dia sudah pahala, jangan kamu mohonlah kepada Allah. Kamu mohon rahmat sudah. Istighfar kepada Allah setelah kamu solat atas kesalahan solat kamu. Sebab masing-masing di antara kita memahami perlu beristighfar atas dosa. Dosa itu, dosa ini, lalu astagfirullah. Akan tapi dia sudutnya tasawuf. Istighfar yang paling perlu, tak boleh tinggal adalah istighfar dalam ibadah. Mengapa agaknya? Disebabkan apabila seseorang tidak istighfar dalam ibadah, dia memandang ibadahnya itu sempurna, tak perlu istighfar. Sedangkan mungkin dalam ibadah kita penuh dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Allah berfirman, wa aqimus salata lidzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku, wa qumu lillahi qanitin, apabila kamu berdiri bersungguh-sungguh menghadap aku. Lalu hati kita dah hilang mana dah. Akal kita pun fikir macam-macam dah. Lidah aja baca, sebab rukun solat kalau tak baca tak sah pula. Tapi hati ni melayang ke sana, melayang ke sini. Apatah lagi dia adun ke, dia menteri ke, lagi melayang. Gitu. Tak solat pun melayang juga rakyat. Gitu. Contoh dekat Guatemala sana. Lalu apa di sini? Lalu kita rasa bersalah adalah hal tu kalau kita ada hati yang hidup. Sekarang ni astagfirullah, itu dosa ini, astagfirullah, dosa itu. Kita lupa istighfar tak ibadah tu. Tadi kita solat surah Fatihah tak ada satu penghayatan, tapi hati tak rasa salah pula. Sedangkan Allah kata wa aqimus salata lidzikri, kamu dirikan solat untuk ingat aku, bacaan kamu tu untuk aku, penghayatan bacaan kamu untuk aku. Tapi kita bukan yang boleh mudah nak faham maksud. Tidak ada masalah dengan cara rasai kamu sedang menghadapku, dan merasai juga aku sedang menghadap melihat kamu. Senang ke susah kaedah tu? Kaedah tu sebenarnya dah ada pada kita. Kita belajar mengaji, mak kita ke, guru kita ke, kita belajar dengan dia. Lepas tu dia nasihat dan wasiat pada kita. Bagus bacaan kamu, bacaan kamu bagus. Baca begini walaupun aku tak ada depan kamu, tapi kamu kena rasa macam aku depan kamu sedang dengar kamu baca. Lalu kita pun baca Quran macam kita membayangkan mak depan kita dengan rotan dia, membayangkan guru kita macam dengan
seperti mana depan kita dengan rotannya. Lalu kita pun baca macam-macam depan dia. Macam kita di sekolah, ustaz minta hafal Al-Fatihah, doa iftitah, kunut subuh. Lalu dipanggil, baca depan saya, baca doa kunut subuh. Kita pun berdoa, Allahumma hdini biman hadait, baca depan dia. Lalu bila dia dah tak ada, kita praktik doa kunut subuh di dalam solat. Dia dah tak ada bersama kita dan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu begitu juga apabila Allah yang menciptakan kita, Dia yang menggerakkan segala-galanya dalam jiwa kita. Lalu kita perlu merasai yang menggerakkan, yang menciptakan, yang musawwir, yang membentuk, yang mengetahui isi kandungan hati kita, yang maha melihat, Dia. Lalu sewaktu kita solat kena rasa Dia sedang memandang, Dia sedang mendengar. Lalu perkara ini mesti kena ada. Lalu kalau tak ada, maka istighfarlah atas perkara ini, amalan ini. Jangan dipandang dosa yang lain tu, pandang yang ini dulu. Dok pandang dosa lama istighfar, yang dosa terbaru ni tak pandang dia, macam dah sempurna solat dia. Solat tu satu istighfar, kata Abdullah bin Abbas daripada Rasulullah. Solat tu istighfar. 2 rakaat solat sebelumnya subuh waktu sahur sama kedudukan orang yang istighfar 70 kali. Kedudukan istighfar waktu sahur sama dengan solat 2 rakaat solat sunat sebelum masuk subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Tu kata Abdullah bin Abbas, kalau dia tak mau istighfar 70 kali, solat 2 rakaat, ganti istighfarnya 70 kali. Jadi solat sebagai satu istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita tak merasai bahawasanya solat ni satu istighfar. Hanya kita rasa ini sunat, aku nak buat. Tapi kita tak rasa bahawa aku sedang mohon keampunan kepada Allah melalui solatku. Istighfarlah kamu atas istighfar, kata Rabi'atul Adawiyah. Apa maksud? Astaghfirullah, astaghfirullah dekat lidah. Hati dia tak ada pun, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, tak ada. Lidah astaghfirullah. Kadang-kadang banyak kita baca astaghfirullah, 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 lidah. Hati dia tak ada pun, ya Allah aku minta ampun, ya Allah aku minta maaf, ya Allah ampunilah aku. Tak ada. Itu kata Rabi'atul Adawiyah, kamu jangan pandang dosa lain lah. Dosa istighfar pun kamu tak selesai. Lalu istighfar balik, sebab kamu berpaling hati kamu pada istighfar. Hati tak istighfar, lidah hanya astaghfirullah. Sama kedudukan seperti mana seseorang minta maaf dengan seseorang. Ialah aku maaf. Waktu minta maaf kat kita, aku maafkan, tapi dalam hati minta maaf. See you in court juga. Itu. Aku maafkan. Tengok dia 3 hari surat lawyer datang, sebab hati tak maafkan. Itu pembohong tu. Lalu begitu juga apabila seseorang astaghfirullah, hati dia teringat K-pop, cerita Korea, Zian Nazin, contoh je. Lebih-lebih lagi malam raya, astagfirullah, astagfirullah, tapi dia ingat rendangnya, lemang dia. Betul ke tidak? Hati itu pergi kat lain. Lidah astagfirullah. Waktu kita selesai solat tu, astagfirullah yang kita baca walaupun 3 kali, niat istighfar atas solat kita yang tak sempurna tu. Istighfar yang tu, ini ilmu kenabian, ilmu kerasulan sampai kat kita. Tetapi akhir zaman tak berapa nak dipersembahkan dan dipelajari. Disebabkan akhir zaman suka sangat ilmu zahir. Ilmu yang duduk dalam TV tu, duduk dalam radio, semua ilmu zahir saja. Ilmu untuk cerita bangganya dia, ada ketokohan dia dalam berbicara agama.
Tapi beliau belum berjaya mendidik jiwa umat Nabi Muhammad. Sekali dia naik tu kita bayar 5,000, 10,000 tu. Sebab saya ada kenal saya yang kena edit. Kita bayar sampai 5,000. Saya pun duduk dah tengok. Dia cakap apa? Asal-asal je pun. Gelak ketawa je pun. Habis dia sejam cakap 5,000 kita ulur. Duit siapa? Duit jemaah. Baik aja seorang ustaz tak ada nama, dapat mendidikkan jiwa, mendidik hati. Menangis kita malam tu, sedar kita siapa. Bagi dia 10,000 pun berbaloi. Begitulah akhir zaman, dakwah akhir zaman. Kerana apa? Sebab dia dah keluar TV, dia keluar radio. Padahal yang dia sampaikan itu, kalau kita masuk sekolah kafar, dia 2, dia 3, sama ilmu dia je. Cuma cara penyampaian dia cantik, cara dia bercakap, dia pandai olahnya itu. Tapi di sudut nak sampai pada hati belum sampai. Itu perbezaannya dakwah akhir zaman dengan dakwah pada zaman dulu. Dia beza, sangat berbeza hari ini. Disebabkan ilmu turas, ilmu pewarisan kenabian itu tak disampaikan. Ilmu pewarisan kenabian adalah dia mulai jiwa, hati ada hubungan dengan Allah. Bila hati, jiwa ada hubungan dengan Allah, zahirnya semua otomatik ada hubungan dengan Allah. Semua sekali. Sebab hati dah terikat dengan Allah, mana dia nak pergi? Walaupun dia buat dosa, hati dia masih ada terikat dengan Allah, sehingga lepas tu dia pun minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Apabila dia melakukan satu amal yang buruk, amal fahisyah sampai dosa besar sekalipun, zakarullah, dia ingat Allah sebab dia ada iman, hati dia masih terikat dengan Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dia minta ampun Allah, Allah pasti ampunkan dia. Sebab manusia pasti diuji buat salah agar dia tahu dia bukan orang suci, agar dia tahu dia bukan orang bersih. Dia mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sampai buat salah dengan syahwat dia sekalipun, agar dia tahu syahwatku masih ada. Kadang-kadang ada orang tasawuf kata, aku syahwat aku dah aku talak dia lah. Syahwat aku ni aku dah benam, dah tanam dia dah masuk barzah dah syahwat aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun uji syahwat dia. Datang orang bagi emas, bagi permata, berguni-guni, ambil dia bawa balik. Kalah juga. Kan saya pernah cerita kecil je. Mari anak murid kat Tok Guru, saya rasa saya telah benamkan syahwat saya. Betul ke ni? Betul ya Tok Guru. Saya dah benamkan syahwat. Bagi seorang anak murid lagi, Tok Guru, saya dah talak dah syahwat saya. Talak 3. Maknanya takkan kembali lah, dah talak 3. Lepas tu Tok Guru pun satu hari panggil anak perempuan dia. Anak perempuan tu mari. 2 orang tu ada depan Tok Guru. Lepas tu pergi. Lepas tu Tok Guru tanya, siapa di antara kamu nak kahwin dengan anak aku? Saya Tok Guru. Dua-dua angkat tangan. Lalu Tok Guru kata, kamu pembohong, kata telah menundukkan syahwat kamu. Hanya ditawarkan anak perempuan ku nak kahwin pula. Kalau sekiranya kamu benar-benar mentalak akan syahwatmu, kamu tak ada keinginan lagi pada dia. Bohong. Jadi maksudnya ilmu ni halus, ilmu ni luas dan halus. Oleh kerana itulah apabila kita solat, kita kena guna ilmu yang halus ni, tak boleh guna ilmu zahir. Dia kena mendalami, menghayati baru dia berjaya. Dan kaedah yang paling utama adalah paksa diri untuk tahu tu semua. Paksa diri untuk belajar yang fardu ain, walaupun ijmali yang asas-asas. Paksa diri untuk memahami apa yang dibaca. Paksa diri untuk dia tahu setiap daripada apa yang dibaca dalam solat bermula sampai akhir.
Kalau dia tak memaksa diri dia dengan melakukan demikian, dia berlemah lembut dengan hati dia, sampai bila-bila dia akan tak jadi seperti mana orang yang sepatutnya solat. Ya Allah Subhanahu wa taala kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang tu kalau betul beriman, dia solat pasti khusyuk. Bila dia khusyuk solatnya bersama Allah tak terasa. Dia mengagungkan Allah, dia rasa ringannya solatnya. Itu pasal Rasulullah kalau dia solat, dia rasa ringan, dia rasa mudah. Itu pasal Rasulullah kalau solat, kadang-kadang dalam beberapa rakaat Nabi baca 5 juzuk Quran. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, satu lagi riwayat 3 surah tu. Itu pun kalau dijumlahkan masuk 5 juzuk Nabi baca. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar solat. Tapi kena khusyuk. Sebab solat itu kalau solat dengan khusyuk, maka dia tidak akan rasa berat. Wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Solat ini asalnya berat kalau dia tak khusyuk, tapi kalau dia khusyuk, maka Allah kata ringan. Lawan balik mafhum mukhallaf ayat tu. Dan sesungguhnya solat ini akan terasa berat. Bila rasa berat tu yang dia nak selesaikan cepat solatnya, dia nak cari baca surah yang pendek saja, dia nak cepat-cepat selesai. Tapi kalau dia duduk stadium tu, awal sampai akhir dia boleh duduk. Bola dah habis dah, dia main lagi, sembang-sembang lagi. Sebab dia boleh duduk, boleh tunggu. Lawan pukul 9, pukul 5 petang dia dah masuk dah. Sebab dia boleh tunggu, itu paksa diri tunggu. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tak boleh tunggulah. Kadang-kadang imam tu baca panjang sikit dia mufarakah, pergilah. Esok kita pun tanya kenapa mufarakah, imam baca panjang lah. Dia tak boleh tunggu. Kita pun tanya nak pergi mana sebenarnya, aku ngantuk nak balik lah. Tak boleh. Padahal mendengar Quran tu rahmat, kemungkinan orang tu sakit hati, dia dengar bacaan imam tu hilang sakit hati dia. Solat tu adalah syifa kata Rasulullah kalau dia memahaminya. Jadi kesimpulannya pengajian kita malam ni tidak lain, untuk membina khusyukan, mulai dulu dengan hati. Jangan memulai dengan zahir dulu, hati dulu. Sehingga kata ulama, mulai dengan wuduk kamu dengan hati dulu. Wuduk itu ta'rifnya kata ulama adalah ad-dhiya, untuk membersihkan, menyucikan, memberi cahaya pada anggota-anggota wuduk tu. Di dunia memang tak nampak, tapi di akhirat nanti bercahaya muka kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita. Kata Rasulullah begitu. Di dunia kita tidak diperlihatkan oleh Allah. Kalau sekiranya Allah memperlihatkan cahaya orang mukmin, makna ahli dunia ni, di atas dunia tak boleh nak berjalan sebab cahaya orang mukmin. Allah tak perlihatkannya. Allah perlihatkan di akhirat agar kita beriman cerita-cerita akhirat daripada Rasulullah SAW. Tapi ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dia segera ke atas dunia apabila kita buat sama yang seperti mana yang saya sebut. Apabila seorang itu solat dengan khusyuk, mulai dengan hati, menjiwai, kesan solat itu diberi sesuatu oleh Allah atas dunia lagi. Muktamad kata ulama, kesan orang yang khusyuk solatnya tidak lain ma'rifatullah, semakin meninggi, semakin mendalam, semakin akan kenal Allah. Dia akan kenal melalui khusyuknya dengan solatnya. Sebab solat adalah satu munajat yang terbaik sekali. Sebab kita di luar pun boleh munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita duduk, kita pun tengok TV. Tapi kalau solat kita tengok TV, apa akan berlaku atas solat kita? Kita duduk, lepas tu tengok tu, tengok ni. Tapi kalau kita solat, munajat dia tak boleh nak tengok tu semua. Tu yang dikatakan munajat dalam solat tu yang terbaik. Jadi pelajarilah sesuatu yang ada hubungan dengan fardu ain tadi pada akidah, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mantap ke ilmu sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Bila kita mempelajarinya, nanti kita akan persembahkan itu semua sewaktu kita
bermunajat dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ilmu tu akan dibawa balik dalam solat dia. Bahkan kata ulama, ibadah kita bergantung kepada makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makrifah itu kembali daripada ilmu yang ulama kita susun. Cukup 20 sifat tu. Sebab semua sekali dicampur sifat ni, sifat tu ada 50. Tak mampu nak belajar semua. Kalau tak mampu belajar semua, jangan sampai tak belajar semua. Belajar 13, 7 tu tambahan jadi kaunuhu tu. Ambil 13. Allah wujud qiyam maqam khalafatul hawadith qiyamuhu bi nafsi. Waktu kita berdiri menghadap Allah, Allah qiyamuhu bi nafsi. Kita berdiri, Allah pun berdiri. Cuma bukan berdiri seperti mana makhluk yang berdiri, tapi Allah menyendiri menghadap kita, seperti mana kita menyendiri menghadap dia. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak memerlukan kita kerana dia hebat. Lalu kita sedang menghadap, sedang berpaut, bergantung pada dia tu. Jadi rasai. Kalau kita belum merasai, kata ulama, sedihlah atas diri kamu, maka tangisilah perkara ini. Moga-moga akan kembali melembutkan jiwa dan hati kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kembali cahaya makrifah dalam hati kamu, cahaya kefahaman Islam. Kita kena bersyukur kepada Allah sebab kita dengan usia gini, kita datang, kita belajar dengan ilmu-ilmu gini. Disebabkan orang akhir zaman dah tak berminat dah nak belajar ini. Dia berminat ustaznya dalam TV, ustaz dalam radio, baru dia datang. Ustaznya ada nama, yang dia terkenal, yang berkualiti lah, baru dia datang. Surau kita siapa datang? Ustaz ni, itu keluar TV, aku datang lah. Lepas tu besok pula siapa ustaz? Ustaz tu ustaz biasa je, tak apa, tak mau datang. Padahal mungkin kita menganggap ustaz biasa tu yang telah hidupkan kefahaman kita tentang agama, daripada satu ustaz yang ada nama sehingga mematikan kita hati. Sebab Rasulullah kata, jangan kamu banyak ketawa mematikan hati. Kita bila masuk rumah Allah Ta'ala, Quran, hadis disebut, dimuliakan. Lalu jangan ada gelak ketawa apabila adanya Quran dan juga hadis Rasulullah. Bukannya agama ini untuk agama ketawa-ketawa. Dia boleh ketawa di luarnya, tapi bukan kerana Quran dan juga sunnah. Sebab Rasulullah tidak pernah mengajar agama lalu ketawa kerana itu. Nabi tidak pernah baca Quran, ditafsirkan Quran, lepas tu ketawalah sahabat. Jadi hormati dan muliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik tanya, kat surau tadi, kat masjid tadi dapat ilmu apa gitu. Tak menyedar ke hati kita. Disebabkan tawa riang dan gembira pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Sahabat sampai kata munafik. Ya Rasulullah, kami ni munafik lah ya Rasul. Kenapa? Kami datang ke masjid bersamamu ya Rasul, belajar denganmu, ambil ilmu denganmu, sampai kami menangis belajar denganmu ya Rasul. Tapi bila keluar masjid, kami sampai rumah, hilang tu semua ya Rasul. Gelak ketawa kami sekarang. Kami macam munafik ya Rasul. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa antum wa rabbukum? Bagaimana hubungan hati kamu dengan Allah? Allahu Rabbuna fi sirri wa alaniyatih. Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam hati kami ya Rasul. Kami seorang-seorang ke kami ramai-ramai, Allah duduk dalam hati. Kalau begitu kamu bukan munafik. Bagaimana hubungan kamu dengan Rasul kamu? Rasul itu adalah utusan Allah untuk kami. Sewaktu kami seorang ke ramai-ramai, dia tetapnya Rasul kami, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam hati kami. Lalu Nabi kata itu bukan sifat munafik. Cuma poin dia adalah para sahabat menyatakan hampir-hampir mereka macam ada kemunafikan kerana perbuatan itu. Cuma poin yang kita lihat,
Para sahabat berada di rumah Allah dalam keadaan menangis, bukannya gelak ketawa riang. Itu poin besar dia. Balik baru ketawa, tapi Nabi kata itu bukan munafik. Kita pula kalau dah sampai rumah Allah Ta'ala, kalau dah bertawa riang gerak kak, lepas tu balik kak lagi. Lalu di mana sebenarnya terbiah daripada jiwa dan hati? Tapi akhir zaman orang suka minat itu. Hatinya terusik dengan kuliah-kuliah begitu. Padahal Rasulullah mengajar kita menggerakkan hati untuk diterbiah hati kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita mesti ada kelembutan sehingga ada tangisannya, rintihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rasa gembira, gelak ketawa. Bukan begitu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.